So pagi ni kita akan mulakan dengan sharing daripada pillar AP dulu ya. So yang pertama kita ada NE Karman, berasal daripada JB. Beliau akan share dengan kita ya daripada rangkaian NCM Hang Tuah ya, Hanzalah. So dia akan share dengan kita bagaimana dia boleh dapatkan sales AP dan menjadi one of our top NE untuk tahun ini. So saya mempersilakan Karman. Halo Karman, ada? Okey, selamat pagi semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar suara saya tak? Kalau boleh dengar suara saya, tolong komen kat bawah, saya nak tengok. Minta maaf lah, saya dekat luar ni. Boleh dengar suara saya tak? Tolong Jauh, komen dekat bawah dengar ni. jauh, dengar jauh. Suara saya jauh. Sekejap, saya tolong dekatkan dia. Okey. Saya perlukan PE lah. Tolong pegang sekejap. Okey, terima kasih. Okey, boleh. Alright. Okey, boleh dengar tak? Boleh. Dah boleh dengar Boleh. Saya nak kena jerit ni sebab hujan kat luar ni. Okey, sekejap saya ada benda nak share ni. Kita share screen dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Tolong penuhkan ruang komen kat bawah. Saya nak tengok. Selamat pagi. Saya perlukan semangat daripada anda semua lah. Barulah kita semangat, betul tak kan? Betul. Terbaik. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, nama saya Karman. Okey, kalau nama panjang Karman bin Karto lah. Tapi saya dia dalam platform Kukuh ni, saya lebih dikenali sebagai DK. Orang-orang tim dekat JB tahulah kenapa saya menggelarkan saya DK. Alright, dan saya berumur 23 tahun, masih lagi muda. Okey, saya di bawah rangkaian NCO Share dan juga di bawah rangkaian NCM Hang Tuah ataupun Hanzalah dan juga di bawah bimbingan NM Zizwan. Okey, so saya tak nak cerita panjang daripada segi self introduction saya. Macam yang anda semua boleh nampak, kerjaan sebelum ni memang saya pun memang bercakap dengan orang. So benda ni bukan satu perkara yang barulah untuk saya. Okey, so dekat sini pertama sekali sebelum saya teruskan lebih lanjut, okey, apa-apa pun saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang sentiasa support saya, okey, kepada tim-tim kita, kepada tim-tim saya, dan juga saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada barisan-barisan hadapan yang sentiasa support saya. Okey, iaitu NCM, Hanzalah, NCO Share dan juga NM Bawan. Alright, ini antara saya punya gambar bersama dengan mereka lah. Antara perkongsian yang saya dapat jumpa mereka dan sebagainya. Okey, dan yang selalu atas bimbingan beliau, alhamdulillah hari ini saya berada dekat sini. Tak lain tak bukan, terima kasih saya ucapkan kepada NM Zizwan ataupun NM Bawan. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, okey, pada hari ini sebenarnya saya pun sebenarnya terkejut. Saya tak expect pula saya dicalonkan untuk top NE untuk bahagian air purifier. Okay, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada bahagian management sebab bagi peluang. Okay, so dekat sini apa yang saya nak bagi tahu kepada anda semua, yang ni saya selalu pegang apa yang Tuan Hanzalah cakap. Usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Itu adalah pegangan yang saya pegang untuk menjadi sebahagian daripada hari inilah, sebahagian daripada apa yang saya boleh kongsikan kepada anda hari ini. Itu tips dia. Yang mana dekat sini yang pertama sekali dalam diri kita, kita kena pegang satu perkara. Ataupun kita kena pegang kata-kata motivasi dalam diri kita. InsyaAllah itulah kata kita punya punca kejayaan. Okey. So setakat ni semua faham tak? Faham ke faham? Kalau faham macam biasa lah komen kat bawah. Saya nak tanya juga sebab saya tak nak shock sorang-sorang. Saya nak anda semua jelas dan faham lah. Okay, faham ke faham? Tolong penuhkan ruangan komen. Okey, terbaik. Deep. Alamak. Okey. So, biasalah orang kata kan, apa sebenarnya yang kau buat, sebenarnya yang kau boleh dapat dari top ni, apa daily routine. Okay, pertama sekali, bila mana kita bangun je tidur, okay, of course lah kita kena bersyukur, betul tak kan?
Okay, lepas tu apa yang paling penting, kita kena list to do apa yang kita nak buat tu sebelum pagi tu. Maksudnya malam tu, sebelum kita nak buat esoknya tu, kita kena buat list to do apa yang kita nak buat. Okay, antaranya macam biasalah. Saya kalau setiap pagi ataupun hampir setiap hari, untuk pengetahuan anda semua, okay, saya pun masih lagi bertanya. Okay, maksud saya sentiasa bertanya kepada leader saya sendiri. Saya sentiasa bertanya kepada NM Bawan. Kadang-kadang saya video call dengan dia sampai malam. Okay. Kadang-kadang sampai orang kata tak masuk akal lah. Video call tu macam tak masuk akal orang kata. Okay. Itu yang pertama sekali. Yang saya buat list dulu, saya sentiasa bertanya. Maksud saya sentiasa untuk mendapatkan ilmu. Sebab apa? Saya pun masih lagi belajar. Saya sentiasa bertanya dan itu antara hasilnya lah. Okay, selain daripada yes, kita pun sentiasa buat posting dan sebagainya. Okay, kalau awak nak tanya saya, memang kebanyakannya customer yang kita dapat mostly memang daripada Facebook dan juga media sosial yang lain lah. Okay, so dekat sini, yang kedua kita kena tahu big why. Maksudnya bila kita nak benda ni, semata-mata kita just nak income ke ataupun big why yang lain. Maksudnya macam tu. Sekejap lagi saya sharekan lah apa sebenarnya maksud big why. Dan saya nak anda semua dekat sini, macam apa yang awak nampak lah. Kita terus kena bersemangat. Kita kena percaya lah. Sebab apa benda ni bukan satu perkara yang susah pun pada saya. Benda ni sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah. Kalau kita ada impian lah. Maksudnya macam tu. Alright. Yang seterusnya, kalau orang tanya saya, apa challenges dan overcome? Maksudnya apa yang saya buat, yang orang kata ada tak kejatuhan, zaman-zaman kejatuhan? Yes, of course ada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Saya sendiri tuan-tuan, macam dalam gambar ni lah. Macam dalam gambar ni, saya pernah zero commission within 2 months. Tak ada commission langsung dalam masa 2 bulan. Saya pun terfikir dan saya fikir benda tu salah daripada diri saya sendirilah. Sebab apa saya just fikir sale and product knowledge. Saya tak fikir pun tentang keperluan untuk customer dan sebagainya. Saya just fikir untuk diri saya saja. Saya tak fikir pun untuk keperluan orang. Jadi, apa yang saya nak tekankan dekat sini, kalau kau tak ada mentor, okay, sebab tu kau tak akan berjaya. Sebab sebelum ni saya suka bawa diri seorang-seorang. Kalau tak percaya boleh tanya Bawan. Sebelum ni saya memang jauh sangat dengan dia. Tapi sekarang saya dengan dia macam ni je. Macam tu sekarang saya dengan LM saya. Sebab apa? Saya tahu memang nak kena ada mentor. So, antara tips yang saya boleh kongsikan kepada anda semua hari ni, okay, yang pertama sekali, untuk kita achieve benda tu, okay, kita sebenarnya kat sini kita bukan just sell produk. Tapi kita, hari ni kita bermain dengan emotion dengan customer. So, kita kena timbulkan rasa ketakutan dalam diri customer. Maksud timbulkan rasa ketakutan ni, antara contohnya, kita bukan just bagi tahu dekat customer, okay kak, kita punya produk ni ada pas mayonnaise ke apa, kita bukan sekadar untuk tekankan tentang fakta produk. Tetapi dekat sini kita timbulkan rasa ketakutan. Sebagai contoh, kita cakap kaitkan dengan situasi semasa yang sekarang ni, macam COVID-19 ni ke, maksudnya macam tu. Okay. Yang kedua, tekankan keperluan. Kenapa customer perlu ada benda tu dekat rumah? Tak kisahlah penapis air ke, penapis udara ke, kita kena tekankan keperluan kepada customer. Kenapa customer tu perlu ada? Kita kena educate customer. Sebab apa? Rejection is normal. Pada saya rejection is normal. Tetapi kenapa customer reject kita? Sebab customer tak faham apa yang mereka perlukan. Okay? Jadi siapa yang nak educate customer? Kita lah. Kita kena educate customer. Maksudnya macam tu. Alright? Okay, kurangkan fakta produk. Maksudnya macam saya katakan tadi lah. Bukan kita tak payah cerita fakta produk kepada customer. Kita kena cerita. Tetapi kita kena kurangkan daripada segi fakta produk, asyik fakta, orang akan jadi bosan. Maksudnya macam tu. Dan juga dekat sini, saya selalu anggap customer ni kawan kita. Ada keperluan, kita kena call dia. Kita kena tanya dia. Maksudnya macam tu. Alright? Dan saya pun, yes of course, saya pun ada buat recruitment. Dan kita pun ada team. Dan almost every day kita akan buat guideline. Kita akan buat sediakan kelas. Maksudnya macam tu. Kita work as a team lah. Maksudnya macam tu. Okay? Semua jelas Setakat ni semua jelas Saya tak nak berkongsi banyak-banyak pun. Ini je sebenarnya. Harap-harap semua jelas lah. Jelas. Itu je sebenarnya.
Kalau ikutkan itu saja sebenarnya perkongsian saya. Cuba apa yang awak nampak dekat bawah tu, okey? Ini antara pegangan-pegangan yang awak boleh ni lah. Okey, pegangan-pegangan yang kita boleh pegang lah orang kata. Orang kata saya susah lah macam mana nak buat ni Karman. Macam mana nak buat ni. Apa yang saya nak beritahu kepada anda, jangan cakap tak erti. Buat dulu baru tahu. Maksudnya macam tu. Sebab kejayaan ni bukan satu destinasi. Tapi di satu perjalanan. Itu yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Jadi itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Harap dapat membantulah. Okay, itu saja. Terima kasih kepada management yang sekali lagi memberikan peluang kepada saya. Okay, itu saja daripada pihak saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you Karman. Short and sweet aja sharing dia. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke macam mana Karman boleh jadi top AP seller? Share lah tips menjual. Ada orang tanya, share lah tips menjual, macam mana you jual? Share tips menjual. Okay, dia sebenarnya dia senang je pada saya lah. Sebab macam yang saya katakan tadi, okay, sebenarnya macam menjual ni, macam saya sendiri. Saya pun before this, saya pernah bekerja dekat dalam bahagian marketing. Okay, so kalau ada yang tanya leads daripada mana, memang banyak cabang. Kadang-kadang saya punya jahat ni, saya dalam bisnes ni kita kena jahat juga. Jalan jahat saya tu maksudnya macam mana? Kita ada flyers, kadang-kadang saya letak flyers tu dekat sebelah orang kata My Sejahtera tu kan, buku My Sejahtera tu. Biar letak kat sebelah tu, orang datang ambil. Ada juga benda tu. Okay? Ada juga yang macam mana kita boleh tips menjual yang seterusnya. Saya banyak gunakan online lah. Saya banyak gunakan online dan communication antara kita dan juga customer tu yang paling penting. Maksudnya dekat sini antara kita dan juga customer, kita kena macam saya katakan tadi lah. Kita just tekankan keperluan untuk customer. Yes, sekarang memang kita nampak zaman sekarang ni kalau perasan lah, lagi-lagi musim COVID ni, orang kata takut nak keluarkan duit lah, senang cakap. Okay, tapi dekat sini macam saya katakan tadi, kita kena tekankan rasa ketakutan, dia takut nak keluarkan duit ke, dia takut untuk hilang nyawa. Maksudnya macam tu. Bukan kita nak menakut-nakutkan dia, tapi dengan keadaan sekarang ni, memang benda tu boleh berlaku. Itu antara share yang saya boleh kongsikan lah. Okay, harap dapat membantu. So you mostly just call customer, buat online, letak flyers, itu you punya cara menjual lah. Ya, betul. Apa yang saya dapat daripada apa Karman cakap tadi tu, itu 3 benda penting yang Karman buat sekarang ni untuk dapatkan customer, dan yang lain tu cara macam mana you berkomunikasi dengan customer. That's why closing you jadi senang. Before this pun, sebelum PKP, before PKP pun saya ada ikut saya punya NM lah. Kadang-kadang kita ada buat roadshow, kadang-kadang kita ada buka booth. So benda tu pun saya buat sebelum ni, before this. Okay, so ada satu lagi soalan, dia tanya, cara yakinkan untuk terus close dengan customer, macam mana you yakinkan customer? Apakah kejayaan unik yang paling banyak jual serentak dengan bagaimana anda buat? Sekejap, saya baca lah. Macam mana you yakinkan customer you untuk beli? Sebenarnya untuk dapatkan keyakinan daripada customer ni, dia bukan terus hari ni kita approach dia, belum tentu orang tu akan terus berminat. It's impossible for me untuk berlaku benda-benda macam tu. Okay, tapi the way kita communicate dan the way kita follow up dia, maksudnya macam tu. Macam Tuan Azalah selalu pesan dengan saya, dengan tim-tim kita lah. Okay, Tuan Azalah biasa akan cakap dengan kita kena sentiasa follow up customer. Kita kena sentiasa bagi orang kata tawaran-tawaran kepada customer. So maksudnya macam tu. Kalau tanya saya more close kepada by call ataupun by WhatsApp. Saya punya cara lebih more kepada by call. Sebab before this saya memang as a executive telemarketing dekat BSN, memang banyak gunakan call. So saya gunakan you punya ayat online untuk memulakan tu macam mana? Ada satu soalan. Ayat online untuk memulakan maksudnya?
Kalau kita dah call customer tu, apakah ayat mula yang selalu Karman cakap? Oh, ayat mula lah biasa kita cakap lah. Hmm. Okay, biasanya kita macam saya katakan tadi, saya biasa dengan customer ni as a kawan-kawan. Saya akan kenalkan diri saya, okay, nama saya sekian, masih ingat lagi tak? Kalau tak ingat rugilah. So maksudnya macam tu. So maksudnya kita just macam, contohlah saya buat satu conversation antara saya dan juga orang kata saya panggil prospek lah ataupun customer. Okay. Saya kenalkan diri saya, hai, Assalamualaikum, selamat pagi, nama saya Karman. Okay, masih ingat lagi tak saya? Siapa Saya yang saya kenalkan diri cik dekat ni sekian. Okay, so dia akan, oh ni kuku tu dia akan ingat, auto ingat tau. Sebab kalau saya jumpa prospek dekat luar ataupun customer yang saya jumpa kadang-kadang dekat mall ke apa kan, before this, so saya akan minta nombor telefon dia. Bukan saya tinggalkan nombor telefon. Sebab kalau kita tinggalkan nombor telefon, belum tentu orang nak call kita. Tapi kalau kita minta nombor telefon dia, kalau dia kata tujuan apa, kita cakap lah mungkin tujuan untuk perkongsian pada masa akan datang. Kalau cik tak berminat hari ni, tak apalah, saya tak paksa cik. Maksudnya macam tu. So itu you punya ayat permulaan, bagus. So Karman jual unit yang paling banyak yang mana? C model ke, D model ke, yang mana? AP yang mana? Saya rasa yang paling banyak C model. C model. Sebab before this, saya ada try untuk buat B model. Benda tu ada yang kata terjual lah. Tapi saya rasa model yang paling senang mudah lah. C model lah. Ya, betul. So closing lebih kepada WhatsApp atau call? Saya mau kepada call. Call, sebab itu lebih personalized lah, boleh dikatakan lebih personalized. Ya, betul. Kalau macam tadi saya ada nampak, sekejap tadi saya ada nampak satu soalan. Dia kata kalau jumpa orang dekat mall macam mana, siapa dekat sini yang pernah nampak orang jual Domino's Pizza yang RM20 tu? Yang kupon Domino's Pizza RM20 kupon tu kan? Siapa pernah nampak? Ada yang pernah nampak tak kat sini? Ada. Pernah beli saya juga. Dulu, sebelum saya masuk kuku, sebelum saya buat executive marketing, itu yang saya buat. So untuk approach orang ni, benda tu bukan satu masalah pun pada saya. So memang dia akan rasa malu lah. Orang kata, tak malu budak ni. Budak ni entah siapa-siapa dia tegur. Tapi itu memang cara saya sebab apa? Untuk menuju kejayaan kita tak boleh nak malu. Seorang juru jual. Tapi jangan kita nak malu selama-lamanya. Maksudnya macam tu. Okey, ada satu soalan lagi. Dia tanya kalau WhatsApp ada blue tick tu, mereka tak jawab. So nak macam mana? Kadang-kadang dia bagi stiker je. Okey. Dia pada saya kalau macam WhatsApp blue tick, macam saya katakan tadi, rejection is normal lah sebenarnya. Rejection is normal. Tapi kenapa customer reject? Maksudnya macam tu. Kalau macam saya sendiri, saya ada sediakan satu handling objection. Okay, kalau daripada segi blue tick, apa yang kita kena buat? Kalau macam daripada segi blue tick, apa saya akan buat? Saya akan cuba follow up 3 kali minimum. Lepas 3 kali tu, kalau saya call pun tak angkat, saya just let go. Tapi saya tak buang nombor telefon prospek ataupun nombor telefon customer. Saya akan simpan nombor telefon customer tersebut dan saya akan buat posting dekat dalam status dan sebagainya sebab dia akan auto nampak kita punya. So nanti dia sendiri akan WhatsApp kita. Masih ada lagi ke promosi macam ni? Benda tu pernah berlaku. Maksudnya macam tu lah. So maksudnya kat sini, setiap apa rejection tu, saya sendiri ada handling objection lah. Daripada contoh kata orang kata tak berminat, orang kata kat rumah dah ada. Maksudnya benda-benda macam tu pun, sebenarnya kita ada handling objection sendiri. Maksudnya macam tu. Ada soalan yang tanya pasal intro tadi. Karman dah cakap dah macam mana Karman call mereka dan introduce sebagai ejen kuku. Okey. Ada satu soalan daripada Adila Azizan. Dia tanya, saya masih baru dan dulu ada pengalaman buat insurans dan ada pakai nombor 03 means nombor office. Untuk kuku kita guna nombor sendiri ke? Ya, kita guna nombor sendiri. Kita tak ada nombor office kuku ya. Kuku ada bagi alternatif. Tak ada. Siapa-siapa yang kata ada pengalaman dalam bidang insurans ke, dalam bidang hartanah ke apa kan. Benda ni memang satu kelebihan lah sebenarnya. Sebab apa saya pun pernah ada pengalaman macam tu. Okay, so saya rasa itu saja soalan untuk Karman. Very good sharing, sincere dan I think ini adalah orang kata apa, ciri-ciri yang perlu ada untuk seorang salesperson ya. Apa yang Karman buat ni.
kena tak malu, kena sentiasa call customer dan sebagainya. So very good sharing Karman, teruskan usaha anda. Kita masih ada lagi beberapa bulan untuk tahun ini, teruskan dan pasti kena now next road to NM pula ya. Karman, thank you very much. Alright, thank Nanti you. kalau ada soalan lagi kita come back to you ya. Thank you. Okay, thank you. Okay, kita pergi ke sharer kedua pula, Nur Azlina. Okay, Nur Azlina daripada rangkaian NCM Ghazali. Beliau juga adalah salah seorang daripada top untuk AP ya. So kita nak jemput Nur Azlina, ada? Hai, Assalamualaikum. Salam Ha. sejahtera. Clear tak? Ya, clear, morning. Sangat clear Okey, sekarang. clear ya? Ha. Okey, saya sebenarnya amat rasa happy lah di orang kata dapat berpeluang bercakap di sini. Okey, tanpa banyak saya perkenalkan diri saya, Nur Azlina binti Abdul Rahman. Saya di bawah NCO Wan Mustafa Wan Ali dan MCM Dr. Ghazali, NM Suzila Ghazali. Okey. Dengar ya semua ya? Dengar, Okey, dengar. background saya dulu, saya memang pernah bekerja sebagai guru tadika. Dropship memasak pun saya pernah buat. Grab food delivery pun saya pernah buat. Yang last kali saya buat ex-staff secret recipe ya. Okey, saya join ejen kuku ni pada tahun lepas. Masa tu kita tengah lockdown, pandemik pada 14 hari bulan 7 2020. Okay, masa tu saya memang saya punya income memang teruk sangat lah. Saya memang tak ada overtime, tak ada apa. Saya hanya dapat basic 1,200. Tolak IPF, SOCSO semua saya tinggal 1,050. So saya nak makan apa? So saya pun rasa happy lah. Tiba-tiba saya diperkenalkan dengan NM Suzila. Dari situ saya pun bermulalah join dengan kuku ni. Okey, tanpa banyak cakap, saya pun belajar daripada mula macam mana. Okey. Daily rutin saya akan buat setiap hari lah. Saya memang tak pernah miss sampai sekarang. Saya akan buat satu hari 5 kali iklan. Saya bermula dengan pada pukul 10 pagi, pukul 1 hingga 12.30 tengah hari sampai pukul 1 lebih. Pukul 4 petang sampai pukul 6 saya akan buat iklan. Lepas tu malam saya akan buat iklan daripada pukul 8 sampai 9. Okay, yang paling best sekali saya akan buat iklan pada tengah malam. Daripada pukul 12, pukul 1 pagi tu, pukul 11 malam tu boleh dah. Masa tu memang paling best. Dalam banyak-banyak customer yang saya dapat, memang tengah malam punya. Yang lain tu bolehlah cuba ya. Tapi tengoklah rezeki masing-masing kan. Okey, dan rutin saya setiap hari saya memang akan menulislah mana-mana customer yang berminat. Saya akan tulis kat buku khas nama-nama dan nombor telefon, nombor WhatsApp. Saya pun saya akan tulis semua. Okey, dan saya akan follow up mana-mana yang customer tu. Tapi yang paling pentingnya saya akan, kalau boleh saya akan mula-mula saya akan WhatsApp customer. Saya akan tanya bila free, pukul berapa free. Sebenarnya saya lebih suka call daripada menulis. Sebab tu saya rasa comfortable. Kadang-kadang saya kalau yang dekat-dekat tu saya memang akan jumpa. Okey. Tips ya. Kita kena fokus. Fokus tu paling penting. Tepati masa, positif, dan kita kalau boleh kena selalu bersemangat. Kalau jumpa customer tu kena selalu senyum lah. Kena senyum. Walaupun kita ada masalah, kita buang tolak tepi. Itu paling penting. Lepas tu satu lagi yang paling penting, kalau customer pilih, contohnya dia pilih si model ke ataupun semua, kita kena menerima pendapat dia. Kita tak boleh ubah, kita jangan cakap itu ini semua. Tapi sambil-sambil tu kita boleh promote
promo ke, macam tu. Biasanya kalau customer pilih satu item, saya iakan je, lepas tu dah lebih-lebih tu sikit, saya akan select promo. Contohnya macam si model dengan king top. Dia mula pilih si model dulu. Lepas tu saya akan tanya, Kak, kat rumah Kak ada apa? Penapis air ke, Kak dulu pakai apa ke? Daripada situ saya akan slow-slow lah bercakap. Daripada satu item, dia orang akan pilih 2 item. Sebab apa? Dia orang akan dapat promo, apa, sanitize lah dan bla 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 semua kan. Kita cuba. Okay. Satu lagi kita memang kena jadikan customer tu macam kawan kita. Sebab apa? Kita kena selalu call dia, tanya khabar. Sebab apa? Itu ada kepentingan dia lagi satu. Sebab apa? Bila dia dah menjadi kawan kita, tak mustahil dia akan membantu kita mencari kawan-kawan jiran-jiran untuk membeli dengan kita. Kalau dia orang happy, dia akan memang introduce. Dia orang memang akan introduce kita ni. Dia akan promote. Dia akan cakap, oh saya ada beli barang ni dengan sekian-sekian dengan saya. Nah dia tu apa, saya memang dalam 10 customer saya, kebanyakan 5 atau 6 orang mesti akan call saya balik. Cakap, kawan dia berminat nak beli barang. Saya memang rasa happy lah time tu. Okay, kalau apa, tentang perhargaan sebab apa macam mana pun saya memang bersyukur alhamdulillah sampai sekarang sampai sekarang ni saya rezeki saya dengan kuku. Saya betul-betul bersyukur dipertemukan dengan Puan Su. Di saat saya tengah apa orang kata tengah tenggelam punca, tak ada income. Akhirnya memang saya rasa tak tahu macam mana nak cakap. Saya memang ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga pada NCM, Dr. Ghazali dan Puan Su yang banyak bantu saya pada zero sehinggalah saya sampai tahap ni. Akhir kata, sedikit kata-kata semangat untuk NE baru dan NE lama. Okey, apabila kita bermula satu benda perkara tu, jangan fikir sekali kita nak mengundur ataupun mengalah. Kita mesti bangkit. Jangan nak fikir down ke apa ke kan. Kalau kita manusia biasa, kita boleh down tapi jangan lama. Okey, down tu 20 minit, 30 minit cukup. Lepas tu kalian tarik nafas, cakap, aku mesti kena teruskan. Apa pun. Macam tu. Kita kena fikir target dan apa yang kita nak. So, sentiasa fokus dan doa. Doa tu paling penting. Okey? Siapa yang ada ibu ataupun bapa, call. Minta doa. Minta ibu kita ke doa untuk kita punya rezeki ke. Okey. Itu yang kunci. Fokus dan doa tu memang kunci lah kejayaan. Okey? Azlina unmute, tak dengar unmute dulu. Okey, dengar tak? Sekarang Okey. baru dengar. Tadi sampai mana tu Sampai Saya cakap penghargaan aja. Sampai penghargaan habis. Oh ya ke? Masa penghargaan tu tak clear langsung Penghargaan ada. Okey, yang kata-kata semangat semua dah ada Ya, ada. Okey. So kalau okeylah, doa dan fokus tu memang penting lah untuk kita semua buat sesuatu apa perkara tu. So fokus tu memang paling penting. Jangan kita buat sekejap, orang kata hangat-hangat ti ayam tu memang tak boleh lah, memang tak boleh menjadilah apa yang kita buat tu. So kalau ada itulah memang kunci lah kejayaan kita Saya memang masih baru dan masih belajar lagi. Setiap hari saya sentiasa belajar. Saya memang banyak bertanya dengan Puan Su. Kadang-kadang dia blue tick, dia pun busy. Tapi saya tetap tanya dia juga. Macam itulah. Saya memang sentiasa. So setakat ini je lah saya dapat kongsi sikit pengalaman saya. Macam mana saya bermula dan sampai sekarang ni. Okay, apa-apa nak tanya bolehlah kalau nak tanya. Okay, sekian. Terima kasih.
So terima kasih Azlina, orang baru ya tapi dah mampu menjadi one of our top AP seller. So Azlina jual model yang mana paling banyak Si model. C model. Okey, semua jual C model paling banyak. Leads dapat dari mana? Selalunya prospek tu dapat daripada mana? Okey, saya sebenarnya mendapat sokongan daripada adik-beradik saya. Adik-beradik saya ni 10 orang. So dalam 10 orang tu 5-6 orang banyak membantu saya. Diorang pun memang kat rumah semua pakai barang-barang kuku, termasuk mak ayah saya, mak saya pun memang pakai barang produk-produk kuku kat rumah. So diorang adik-beradik saya ni memang banyak membantu. Saya mendapat kadang-kadang memang separuh daripada saya sendiri dan separuh daripada adik-beradik saya. Kalau seorang tu kadang-kadang diorang recommendkan pada jiran, pada kawan. So saya rasa macam kadang-kadang bila dah close sale tu, saya belanjalah diorang makan ke apa kan. Jadi diorang happy. Kadang-kadang adalah bagi hadiah sikit. Jadi so diorang happy dengan cara macam tu, diorang memang membantu saya. Saya memang rezeki saya kat situ kot, adik-beradik dapat bantu kan. Yang sendiri punya dapat daripada mana? Yang sendiri punya saya memang call, saya memang buat iklan ke WhatsApp group, page, FB, FB dengan banyak tempat lah saya pergi, grup-grup WhatsApp paling banyak. Satu lagi saya memang banyak database. Saya dulu kerja buat bisnes online juga. So jadi dekat telefon saya tu memang banyak kontak. Jadi saya selalu buat iklan dekat status WhatsApp. Status WhatsApp pun bila saya buat iklan je mesti ada orang tanya. Dia orang akan tanya, "Oh, ada promo RM66 betul ke?" So saya memang dapat daripada situ. Tapi memang kita memang kalau boleh memang kena iklan 5 kali sehari lah. Tak putus-putus ya, never give up tu yang Azlina macam terus konsisten. 5 kali sehari tu macam banyak tau. Betul. Tapi memang dah biasa kot. Saya memang set alarm. Lagi satu saya set alarm. Bila alarm bunyi saya iklan. Bukan alarm bila bunyi. Bukan kalau alarm untuk bangun ya, alarm untuk iklan. Ya, betul. Memang orang bagus. dengar pun kelakar. Sampai kalau saya balik kampung ke masa tu, dulu, mak saya pun dah tahu dah. Tu alarm tu, iklan. Okey, bagus. So, I'm sure selain daripada AP, benda-benda lain pun terjual jugalah. Tapi AP yang paling banyak lah, ya kan? Ya, betul. Okey, alarm iklan itu satu tips yang sangat bagus ya. Dan 5 kali sehari. Dan lagi satu yang saya dengar tadi, kalau nak down, 20 minit je. Lepas tu kena bangkit balik. Jangan down 10 hari ya. Betul. Sebab saya memang tipulah. Kita manusia biasa kan, betul. Mesti akan ada. Mesti ada. Betul, mesti ada down punya lah. Mesti ada. Tapi 20 minit tu memang bagus. Ya. Masa 20 minit tu kita orang kata pejam mata, fikir yang benda positif, tarik nafas. Apa kalau orang Muslim tu istighfar ke apa yang patutlah. Lepas tu bangun, cakap pada diri, aku mesti boleh. Mesti bolehnya lah. Ada yang kata kalau dah down letak alarm 20 minit, lepas tu kena bangkit balik. Betul. Jangan buat kelakar pasal alarm ya. Okay, alarm ni satu tips yang paling bagus. Okay, bagus. Ada lagi apa-apa soalan untuk Azlina? Nak tanya dia orang baru. Kalau ada orang baru kat sini pun boleh tanya. Dia baru join dalam setahun yang lepas sahaja, tapi sekarang ni dah jadi top AP seller ya. Bagus. Okay, kalau tak ada soalan, kita nak ucapkan terima kasih kepada Azlina. Okay, sama-sama. Terus usaha, kita ada beberapa bulan lagi sebelum kita close tahun 2021 dan juga untuk bulan ini. Thank you so much. Nanti kalau ada soalan kita tanya balik ya. Thank you. Okay, terima kasih. Okay, so sekarang kita move on untuk pillar RC. Kita ada 3 sharer hari ini untuk pillar RC. So kita ada sharer pertama kita. Sekejap ya.
Saya nak off dulu yang ni. Speaker gallery. Okey, kita ada kita punya sharer pertama kita daripada kategori RC. Siapa yang berminat untuk meningkatkan lagi jualan RC, saya rasa semualah ya boleh dengar tips daripada kita punya 3 speaker hari ini. Kita ada yang pertama Ria Ida Rahayu daripada rangkaian NCM MUIS, ya, berasal daripada KL. Dia adalah one of the top seller untuk pilar RC. So let's welcome Ria. To you, Ria. Unmute dulu, unmute, tak dengar. Okay, Assalamualaikum, good morning. Morning. Happy Friday untuk semua. Happy Friday, okay. Okay, first of all, Happy Friday. thank you, happy Friday semua. Okay, first of all, ucap terima kasih buat pilih saya sebagai one of the sharer. Itu pun terkejut sebab saya bukan orang baru. Hi Win, saya bukan orang lama, saya orang baru. Saya baru join. Okay, by the way, kita introduce nama dulu lah. Nama saya, hi Didi, nama saya Ida Rahayu, full name. Boleh panggil saya Ria. I'm Hi, a Ria. mother for, hi, I'm mother for 4 kids. Saya ada 4 orang anak. I'm a single mother. Saya di bawah rangkaian NCM Encik Abdul Muiz dan di bawah bimbingan NM Jack. Okay, saya berusia 44 tahun. Okay, saya dengan kuku baru, saya join kuku ni Disember 2020, baru lagi lah, baru lagi. Dan agak terkejut jugalah terpilih untuk nak bagi sharing, nak share, nak buat sharing hari ni. Memang anyway, thank you so much. Kita share apa yang kita buat, apa yang sikit sebanyak kita akan share lah apa yang saya buat setiap hari. Okay, so background saya okay, graduate sebagai saya graduate in banking dengan ITM Arau. Tapi langsung tak pernah join banking line. So saya start sebagai hotelier. Saya bekerja dengan more pada front office. Saya in charge front office dan customer service lah, more pada guest relationship. So more pada attend customer. So in charge untuk front office. Saya dengan Concord KL, dengan Casadema Langkawi, di Andaman Data Bay Berjaya. So this is few yang saya pernah bekerja lah. Okay, dan lepas tu saya jadi move to a next step, dah boring lah kot, but still in hotel line tapi sebagai secretary account PA to my COO. So selepas tu dah boring kerja, then saya start dengan business. Saya start dengan business sebagai food vendor. Time tak pandai masak lagi, baru belajar masak, but I move to a consider drastic move to a food vendor. So saya buat vendor, food vendor. Saya supply food kepada event company. Then tak, sebab bukanlah nak kata boring kerja macam mana tau, macam you punya time tu terikat, faham tak, terikat. So you rasa macam nak free, nak movable, so you nak anak-anak depan mata, nak buat kerja di rumah. So that's why I quit and then I cuba buat satu benda yang I boleh completekan semua tu, yang boleh lah, semaksimum yang boleh. Alright, so then selepas tu kita coronavirus kan melanda kita 2020. Start daripada situ, saya punya business food sebagai food vendor stop. Bukan stop lah, slowly. Sebab dua saya punya contract hold. Lepas tu ada few benda yang saya buat, banyak benda yang saya buat lah. Saya try kosmetik. Yelah, in order to survive, kita tak boleh just stop macam tu saja because kita ada tanggungjawab. So I try few things, kosmetik, whatsoever.
Tapi benda tu macam tak suit kita tahu. I just buat benda tu sebagai satu benda yang untuk nak cari income. Tapi benda tu tak ada kat hati. So, sampai satu tahap, I beli P10. I beli P10 because of hari tu ada my friend is I punya NM lah, NMI. Sekarang ni dia memang just because I'm in cook line, so dia ada propose I pasal P10 ni. Tapi baru tu kita pun tak minat sebab I pun ada few more kitchen gadget kat rumah kan. So macam banyak, rasa macam banyak. Bila rasa macam banyak, macam tak perlulah. But one day anak I masak, anak I yang sulung masak, dia buat kerupuk leko. Minyak tu meletup dekat muka, dekat badan. So hari tu juga I nak pergi jumpa NMI ni. Waktu tu I bukan ejen kuku lagi, bukan usahawan kuku lagi. He just my friend. So kebetulan nak pergi jumpa dia. Then saya agak lambat, so ceritalah pasal anak I ni yang memang terkena ni. Lepas tu dia kata, why don't you try P10? Okay lah, demi anak I cuba. Sebab kadang-kadang I memang tak ada di rumah juga kan. So anak nak masak and so on. I cuba. So I beli. That the day yang I beli P10. I beli because anak I takut anak I jadi apa-apa lagi kat rumah. Pasal tu I beli. So I beli, then I keep on, I jenis yang perangai I akan guna benda tu. I jenis seorang yang I guna, I explore, then baru I jual. Baru I boleh jual. So waktu tu I tak ada intention lagi nak jadi ejen kuku whatsoever, tak. Langsung tak. Walaupun I dah pakai King Top ni 3 tahun lepas. Langsung tak ada. Langsung tak ada. Seriously. Dan I berkawan dengan NMI ni pun dah punya lama. Pun still I tak menjadi ejen lagi. Okay. Then bila dah pakai, kita memang dah suka masak. Satu hal memang dah masak, setiap hari memang masak. So I keep on exploring this P10. Setiap hari I masak. I try tu. So one day memang yalah income satu hal lah. Then he pull me up. Dia cakap, jom masuk. So he force me lah, by the way. Senang cerita, dia paksa I masuk menjadi agent. So I pun time tu tengah agak teruk. Masuk lah. I sign up as an agent bulan Disember 2020. I ingat lagi. 2020 I sign up as an agent. So time tu macam down lagi tau. Macam yelah, daripada ni kita tak pernah nak macam mana orang nak kenal kita tak tahu tau. So I just like follow the flow. Because I follow the flow. First month, January, I tak ada sale. First month, January, I tak ada sale. Tak ada first month tau, tak ada sale. Which is, I ni orang yang buat business, which is kalau tak ada sale tu memang menyakitkan hati. So first month tak ada sale, but still, I tunggu lagi. Tapi first month tu, I buat apa? I belikan P10 untuk my mum. That's my first sale. I belikan P10 untuk my mum. Untuk mak I hantar ke Kedah. So I guide dia daripada sini macam mana nak guna. Dan mak I ada lagi satu gadget juga yang which is lebih kurang sama, tapi dia memang tak suka guna. Dia tak suka guna. So I beli ni sebenarnya I nak bagi macam, kita dah tak boleh balik FMCO, so I beli ni untuk bagi dia ada aktiviti lah kat rumah, so kita guide dia daripada sini. So I tiap-tiap hari I guide dia, lama-lama dia pun guna benda tu. Okay, February pun sama, I tak ada sale. I tak ada sale. Tapi I sudah start, I introduce myself, kenalkan diri I, tembak di Facebook, kenalkan diri I sebagai ejen kuku. I sekarang adalah sebagai ejen kuku. So I introduce myself kepada semua kawan-kawan I, pada semua friend list I'm an ejen kuku. So I'm in this platform now. Alright, so I start lah. Setiap hari walaupun tak ada sale, I masak. Ini okay, this is activity yang I buat ya. Okay, yang activity yang I buat setiap hari. Bangun pagi. Okay, sehari sebelum I akan buat to-do list sebelum tidur malam. I akan buat to-do list. Apa benda I nak buat, I akan buat to-do list. Sebab I pun jenis orang yang pelupa, so I akan buat to-do list.
morning, bangun pagi. Bangun pagi, benda yang I akan buat adalah I akan check WhatsApp dulu. Check WhatsApp, reply WhatsApp. Kedua, I akan check semua dekat Facebook, birthday ke all occasion. Birthday whatsoever yang kan ada reminder di Facebook tu your birthday, I will wish them dekat Messenger. And then I punya database pun I akan check siapa punya birthday, I akan send birthday wish and whatsoever lah. Kalau adik-beradik pun sama juga. Dan lepas tu and then I akan start pitching, approach, dan selepas tu I akan masak. Memang I akan masak. Setiap hari I akan masak. Selepas buat semua-semua tu I akan masak. Dan I akan masak, bila kita masak, rasa macam rugi pula kita tak buat video tunjuk pada orang. I sebenarnya suka untuk nak share resepi. Ini I yang dululah. Yang dulu sampai sekarang, I suka share resepi pada orang dan encourage orang untuk memasak. Daripada dulu I buat video masak. Memasak dengan cara paling simple untuk nak jamu anak-anak you makan, family you makan. That's my intention mula-mula. Mula-mula sebelum I jual periuk kuku lah, senang sebut periuk kuku lah. That's my intention. So, ada orang beli ke, tak ada orang beli ke, time tu I tetap buat video because I share my recipe. Okay, dia mungkin daripada 10 ingredient jadi 4 ingredient which is safe. Okay. So, tu aktiviti yang I buat. So, selepas tu bulan 3 dah start coming. Start coming. Okay, people keep asking because I start sharing my recipe dekat grup-grup masakan macam masakan puaka semua tu. I share tapi I tak jual periuk. I share recipe di situ. Daripada situ I ambil yang mana like all my posting tu, I can add diorang to my Facebook. I can add them. Then actually indirect way sebenarnya kita invite diorang masuk ke rumah kita. Masuk melihat apa yang kita buat di rumah kita indirectly. That's my intention lah. So lepas tu selain pada tu I buat live cooking. Live cooking sendiri pun buat. Boleh kata tiap hari. Live cooking ni bukan semata live cooking je, kadang-kadang untuk nak cerita pasal function P10 pun I buat live. Almost every day buat live lah. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang I have a very good team support. Dahlia Network, which is we all ni dah macam family members, memang we support each other. So memang kita orang selalu buat live cooking. Seorang kat Labuan, seorang kat Langkawi, seorang buat we do at the same time. Okay, lepas tu then I love to do sometimes I buat aktiviti masak dengan anak. I buat live or I buat video, I post masak dengan anak. So I'll show people yang anak I yang umur 7 tahun, 8 tahun ni pun sambil memasak dengan P10 which is selamat. Pegang pun tak panas. Tak ada nak terpercik-percik minyak which is totally safe. Okay, totally safe. And then I cook. Okay, with customer pula, setiap hari I buat resepi. Memasak, I buat video, I hantar pada semua customer I di WhatsApp, di video dan juga prospek. Yang I rasa mungkin, yang I rasa prospek, I akan hantar. Yang mana berminat memasak tu, I akan hantar just resepi. Indirectly, dia orang akan tanya, periuk apa yang guna tu? Macam tu. So, yang lain, ya send resepi tu memang setiap hari I send lah. My passion is cooking kan, so memang I akan hantar resepi. So selain tu I akan buat video berkenaan dengan I akan explore satu produk yang I jual tu. I akan explore apa, even technically pun I akan explore benda tu, apa ni dan I akan buat video. Contoh macam auto clean, I buat video auto clean, then I send to my customer. I say, guys, you all dah buat auto clean ke you all punya P10? Okay, kalau tak tahu just follow this step. Okay,
So there's a few things lagi lah. So satu benda lagi yang I buat, I akan follow up dengan customer. I memang akan follow up customer yang mana beli dengan I akan follow up. Dia beli hari ni, 3-4 hari lepas tu I akan tanya, dah masak ke? Share lah apa yang dah masak tu. Kalau yang tak masak lagi kan, I memang paksa dia orang masak. Seriously, I memang akan suruh dia orang masak. Tapi bukanlah macam, you kena masak. Tak lah macam tu. I will say, okay, kenapa yang tak masak? Alah macam tak buka lagi. Okay, come. Okay, hari ni kita try yang paling simple sekali. Kita try masak Maggi. Then I akan, okay, nanti tunjuk dekat I ya. So dia akan, then I start encourage, okay next step, okay buat yang second. So bila dia orang nampak benda tu senang, benda tu mudah, dia orang akan start bercakap dengan kawan-kawan dia orang tau. Dia orang akan start cakap dengan kawan, aku dah beli periuk ni tau, which is I'm so busy tapi I boleh masak. I can cook easily. Okay. My circle is actually my parents, memang support I. Sangat-sangat support. Satu pasal my mum dah guna lah. Dia tahu ni my makcik I datang rumah, my auntie, my uncle datang rumah pun, oh this is good, this periuk memang sangat bagus. Okay. Panggang kacang pun just 30 minit dah siap. Buat rendang pun sekejap, tak payah tunggu lama. Memang kan sakit lutut, so dia macam benda ni, really work for her lah. Memang membantu dia. So adik-beradik datang rumah, dia akan cakap, sis periuk, I belikan untuk dia, then this is really good. Okay. And tiap-tiap hari I memang akan communicate dengan my mum lah, because my daughter, my kids semua pun akan call, Opa masak apa hari ni dengan bibik Korea? They will ask. So yang kedua pula, I punya friend circle, so met social media circle, referral, introducer, itu adalah sebahagian daripada tu, dan juga grup masak. Okay, so next. Sekejap, I tengok ni. Alright, selepas tu, satu benda lagi yang penting bagi I lah. Yang penting bagi I, yang I buat, yang I rasa lain sikit daripada orang lah kot, lain sikit. Sebab everybody masak, semua orang masak. Orang beli piten memang nak masak. Kan tak? Memanglah intention untuk memasak. But yang I rasa lain sikit I buat, actually I educate people to use it every day. You do it as you make it as a daily practical use. Bukannya, macam mana cakap esok raya, hari ni baru buat keluar nak masak rendang. Okay, hari ni, I nak buat steak, baru keluarkan. Hari ni I nak buat kek, baru keluarkan. Hari ni I nak buat benda yang wow-wow tau. Yang wow-wow punya masakan, baru keluarkan. No, the concept is totally wrong. Seriously wrong. You kena guna benda tu setiap hari. Make it as a daily use. Angkat dia, letak dia sebelah you punya king top, you punya rice cooker satu lagi ke whatsoever, tempat tu nampak ada tempat dia di situ. Dah you masak. Macam I masak 4 menu dalam piten. Within an hour. Goreng ikan, buat sayur, step by step. Lepas satu keluarkan, masuk. Lepas satu keluarkan, masuk. Lepas satu keluarkan, masuk. Okay. Macam kita cakap lah. Kita menjual barang ni sebenarnya bukan kita jual barang saja, tau. Kita jual manfaat barang tu. Apa barang tu boleh buat. Okay. Contoh. Masa ni paling penting lah sebenarnya. Masa ni cukup penting. You dekat dapur, masak 3 jam untuk 4 menu.
I masak 1 jam aja untuk 4 menu. I dah save 2 jam di situ. So encourage dia all guna benda ni. Dia orang akan cakap RM70 mahal, this and that. Mahal sebab tak guna. Tapi bila kita dah start guna, educate them to use it every day. Every day you use it. You know betapa berbaloi you ada P10 yang berharga RM70. I cerita pasal P10 because I memang orang kata apa, kalau ni memang I akan cerita pasal P10 lah. Okay, so I akan masak 2 jam, you save di situ. Untung tak? Untung kan? Masak sambal tumis tu the worst thing ever lah bagi I. Bersepah dapur. Kita masak 30 minit je sambal tumis. Siap. $30 minit, dapur tak bersepah. Satu lagi function dekat P10, kita ada apa? Preset button. Which is orang-orang yang sibuk bekerja kat luar macam I, single mother. Dulu terpaksa keluar lah kadang-kadang. Paksa keluar apa semua. Kadang-kadang I keluar pukul 12 tinggal anak di rumah. So untuk dinner apa semua takut tak sempat balik. Pukul 12 kata I keluar. Pukul 12 I keluar rumah. Kata I nak buat mi goreng. I campak semua masuk dalam P10. Lepas tu I set preset. Kata I nak masak pukul 7, nak bagi dia orang masak pukul 8. Nak benda tu pukul 7, nak masak pukul 8. I nak bagi anak-anak I makan pukul 8. I tahu I tak sempat balik. Pukul 12 I dah masukkan semua, so I set. Pakai preset function, which is pukul 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jam nak bagi dia masak kan? So 7 jam preset. Pukul 7 dia akan masak sendiri. You seems like you have a bibik lah kat rumah. Dia masak. I just call saja anak I about 7:30. You pergi tengok dah masak belum? Dia cakap okay dah masak. Okay you serve to your adik-adik you. Mami lambat sikit. Selamat tak? Senang tak? Mudah tak? You kat luar nak buat kerja, you tak fikir anak-anak you macam mana? Anak you terjaga kat rumah. Okay, benda-benda lain during FMCO ni, I tak rasa macam I nampak benda tu obstacle sangat lah. Sebab sebelum FMCO pun I buat kerja di rumah. So, kalau orang kata efek FMCO ni, cuma effect on delivery sajalah. Certain places tak dapat nak hantar, yang tu sahaja. But the thing is, benda tu is out of our control. We just do our thing. Benda tu kita tak boleh just explain to a customer. Yang tu sajalah yang I nampak obstacle during this FMCO. The rest, I keep on masak juga setiap hari. Memasak, buat live, every day. Okay, cerita bab down. Manusia mana tak down? Manusia mana tak down? Kita ni manusia biasa mesti down. Tetapi I punya terapi down I adalah masak. So bila masa I nak really down tu sebenarnya, bila I down, I masak. I masak dapur. Bila I masak kat dapur, I akan buat video. I akan buat video sebab I akan share. So bagi I, down tu boleh tapi jangan lama lah, jangan lama. Okay, jangan lama. It will ruin your day, it will ruin your life anyway. Okay, macam I ni a bit lucky lah sebab terapi down I adalah masak. So bila I down, I akan masak. So bila I masak, I akan buat video. I akan share resepi. Okay, so yang lain-lain, apa lagi? Yang lain-lain apa benda lagi yang ada perlu dicerita? Okay, mungkin kita sampai ke akhir ni. Okay, so bagi I, FMCO ni kita teruskan buat apa yang kita buat macam selalu. Okay, jangan fikir FMCO kita tak boleh bergerak. Tak. Buat saja kerja kita.
Okay, ni NMI punya words lah yang kita orang memang guna, tim kita orang guna. Jangan buat kerja Tuhan, kita buat kerja kita. Rezeki daripada Tuhan, rezeki daripada Allah. Usaha daripada kita. Kita buat kerja kita je. Apa-apa benda pun kita kena usaha. Okay, I'm not good, I tak bagus, tapi my sharing today apa yang I buat saja. And kebetulan because my passion in cooking, I memang nak orang masak, I nak ajar orang masak, you all kena memasak cara yang simple, senang, dan tiba-tiba I pula berkenalan dengan Piten. Berkenalan, dijodohkan dengan Piten. Benda tu macam suit. Benda tu macam suit. I memang suka masak benda simple, benda yang tak susah. I akan tukar ingredient according to what I want, my kids want to eat. I takkan ikutnya. So I akan make it satu masakan tu simple dan masuk dalam Piten lagi simple. Okay? So itu sahaja dan terima kasih kepada first of all terima kasih pada HQ yang input I hari ini. Thank you so much. Okay. And then thank you pada my NM yang banyak bimbing I. NM Jack. Thank you pada punya NCM Muiz yang banyak membantu I juga. Okay, itu sahaja rasanya. Terima kasih banyak-banyak. Happy cooking semua. Okay, so teknik daripada Ria is mostly dia buat soft selling lah. Dia masak-masak, dia buat share resepi kan. Siapa yang tanya macam mana dia buat selling, itulah cara Ria buat ya. Thank you so much Ria. I think ramai yang macam understand how you are doing. Maybe the questions we keep semua until semua sharer habis share dulu. Okay? Boleh. Boleh. Tak. So kita Okay, go on no to the next sharer hari ini, Farah. Farah juga daripada Shah Alam. Farah, di mana anda? Juga one of our top. Hai Farah. Okay, boleh teruskan. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Semua sharer laju je semangatnya. Saya seorang je kot jantung macam nak pecah sekarang, takut. Hopefully tak ada soalan untuk saya lah. Tanya untuk Mariana lepas ni dia pandai jawab soalan. Okay, share Okay, je. saya start terus lah ya. Jangan ambil masa panjang sangat. Saya share screen. Okay, sedikit latar belakang. Nama saya Farhana binti Hamzan. Bermula di KUKU sejak 1 Mac 2018 di bawah NM Hasanah Ultimate dan juga di bawah NCM Hazri Zakaria. Pendidikan dalam bidang IT, pernah bekerja di beberapa company sebelum ni, sebelum resign pada tahun 2015. Ibu pada 3 orang anak. Sekarang saya base di Puncak Alam. Okay, saya teruskan. Sebelum tu penghargaan saya nak tuju kepada parents saya, spouse dan family lah. Parents ni bagi saya sangat penting lah sebab kalau saya hujung-hujung tak ada sale tu, saya akan mama ni dah lagi tak cukup lagi 2 ni, macam mana tak cukup. Apa yang mak buat, mak doa-doa lah kan. Tapi dalam masa yang sama dia kat kampung dia pergi cari. Ada tak nak beli multi-cooker, ada tak nak beli apa-apa yang tak cukup. Dia orang yang macam tu. So terima kasih pada parents saya lah. Pasangan saya dan family juga penting juga sebab dia orang faham. Kuku ni sebenarnya nampak macam tak kerja tapi dia kerja. So kalau macam makan tengah hari lambat sikit, kejap-kejap mami kerja kuku, so dia orang faham. So banyak betul lah ansur bab tu lah ya. Appreciation juga saya tujukan pada paling penting ni NM Hasanah ATM. Saya rasa saya duduk dalam tim yang betul. Sebab tu tim yang betul, leader yang betul bawa saya ke sinilah hari ni. Dan juga NCM Hazri banyak tolong, NM Ghazali Bay CSG team, kita satu grup juga. Terima kasih semua. Okay, sharing saya hari ni, rasanya banyak orang nak tahu apa rutin untuk dapatkan sale. Saya pun tak pasti macam mana saya boleh dapat multi cooker yang antara yang top 3 nationwide untuk 3 bulan ni kan. Tapi ni apa yang tim kami buat. Sebelum MCO kami memang aktif buat CEP. Setiap minggu memang ada CEP sebelum ni. Memang apa? Setiap minggu tu Sabtu Ahad memang sebulan ke depan tu tarikh memang dah full dah.
dah book dah NM hari Sabtu ni sekian-sekian rumah, sekian-sekian tempat. Memang kalau lambat book NM memang lambat dapat lah, memang kita pergi CEP kita sendiri je. Memang setiap minggu memang ada je. Ada juga hari bekerja pun ada juga sebab kami masing-masing tak bekerja, saya dengan NM. Jadi saya rasa sale untuk sepanjang MCO ni datang daripada hasil kerja yang lepas sebelum MCO. Hasil CEP semua ni. Untuk CEP tu kita orang memang beratkan CEP ni sebab rasanya dia lebih mudah untuk attract group purchase. Contoh untuk satu CEP, katalah kita ada panggil dalam 5 orang ke contohnya kan. Bila habis CEP selalunya kita akan close lebih dari 50%, contoh 3 orang janji agree untuk beli. So lagi 2 orang yang tak beli tu, bila dia tengok 3 orang beli, dia macam ada orang kata boleh buat ada macam peer pressure macam untuk dia 3 orang lagi belilah, aku pun macam rasa teringin nak beli. So daripada 3 tu kita boleh close, yang 2 tu yang close sekarang lah masa MCO, masa tak boleh buat CEP ni. 2 tu datang pada CEP yang lepas-lepas. CEP juga kita orang memang fokuskan untuk masak menu yang simple, yang macam ni, untuk justifikan memang multi cooker ni akan simplify cara masak. Dia actually resipi sama macam yang mak kita guna, nenek kita guna. Tapi kita tak ada modify apa-apa. Tapi dengan menggunakan multi cooker ni, kita boleh simplifykan. Contoh masak gulai, daripada kita nak tunggu satu step-step semua, kita campak terus dan siap. Kita memang fokus pada menu-menu yang macam tu lah. Kita jangan ambil menu yang kena tambah, buka kejap, tutup, buka lid, tutup. Itu nak susah nak attract customer kalau yang macam tu. Kita pilih menu yang sebelum CEP, pre-CEP tu memang kita dah discuss dengan NM. Okay, kita nak buat esok lauk apa. Kita akan discuss ikut customer yang datang esok ni, dia orang yang macam mana. Dia ni busy kerja ke ataupun dia memang housewife, dia suka masak, dia tak suka kotor-kotor ke. So, pemilihan menu pun ikut pada prospek yang akan datang esoknya. Macam tu lah. Okey ke semua? Okey. Teruskan. Okey. Next, saya rasa product awareness ni memang kita continuously buat lah. Ni pun kerja team juga. Team member dalam ATM ni memang dia satu macam culture tau dalam team ATM ni. Yang NM kita orang, NM Hasanah ni dah terapkan dalam team tu, hari-hari share masak. Sebab rasanya 90% dalam team ni memang semua ada multi cooker. Ada berbagai-bagai jenis multi cooker. Dan semua orang tu bukan je kata wajib share tau, tapi bila seorang share, 2 orang share, dah 10-20 orang share, kita pun seronok share lah. Jadi macam satu macam rutin, masak hari-hari dan share di group. Dan hasil gambar semua tu, itulah jadi material kita yang kita share pula, continue seeding dekat prospek di social media kita. Team member saya juga semua rajin-rajin, dia orang hari-hari buat live. Kalau nak follow yang team ATM ni, korang boleh follow macam Sarah Fitri, Mariana Marmono yang share lepas ni. Dia orang ni memang rajin buat live, boleh follow, hari-hari ada. Saya pula tak rajin buat live, tapi saya menggunakan dia orang, manipulate dia orang punya ni, saya share dia punya live. Jadi customer pun dapat manfaat. Bila tengok tu, dia orang akan contact kita lah. Lain pada tu, saya memang fokus FB. Sebelum ni ada fokus IG juga, tapi selepas kena hack, saya memang fokus FB je. Consistent seeding through FB, posting dengan story. Dan setiap kali saya close multi cooker, especially saya akan tulis dekat posting tau, satu posting khas orang ni membeli, saya akan highlight kat situ pain point orang yang membeli tu. Sebabnya kadang-kadang orang dia nampak kita share pasal periuk, tapi dia tak tahu apa kena mengena dengan dia tak tahu apa yang perlunya dia membeli benda tu. Sebab orang membeli sebab apa benda tu boleh bagi pada dia, dia tak fikir benda tu bagus ke. Contoh macam saya kata periuk multi cooker ni senang, semua masuk-masuk tinggal siap. So apa faedah pada dia tak tahu. Jadi bila kita share, orang ni beli sebab pain point dia yang ni sekian, baru orang yang leads lain akan fikir, oh aku pada masalah macam ni juga, aku pun work from home, aku pun busy, anak banyak, dah tak larat nak Grab, tak larat nak Panda semua,
So dalam masa yang sama, daripada kita, bukan setakat kita share pencapaian kita untuk gain trust daripada customer, kita juga dapat macam ni tarik minat leads yang atas pagar, yang tak tahu pun dia memerlukan multi cooker ni. Okay, next, CRM. Saya, untuk semua customer yang beli multi cooker daripada saya buat satu WhatsApp group. Saya panggil multi cooker recipe bank. Dalam tu memang kita letak semua resipi, actually resipi memang semua sama, masak pakai apa pun, tapi kita letak kat situ step by step guna multi cooker. Cara guna multi cooker. Contoh masak lemak, contoh cara yang guna multi cooker kan dia ada spesifik sikit, masuk campak semua, santan masuk last, contoh lebih kurang macam itulah. So dalam group tu, customer saya nak tanya apa-apa, dia akan tanya dalam tu, dan customer lain yang tahu jawapan, dia orang akan jawab dan sambil jawab bagi idea, bagi ni. So interaktif untuk saya dan membantu saya tak payah nak attend seorang-seorang. Puncanya saya buat group ni sebab sebelum ni saya fikir, sebelum saya mula-mula menjual multi cooker, saya rasa dalam semua produk kuku yang paling leceh sekali nak jual adalah multi cooker lah. Sebab lepas jual kita mesti ada after sale support yang berterusan tau, kita tak boleh tinggal sebab contoh macam kalau kita jual penapis air, orang takkan tanya kita nak tekan air sejuk macam mana, nak tekan air panas, dia takkanlah setiap hari orang nak WhatsApp kita tanya macam tu, tak ada kan. Tapi multi cooker ni lain, dia nak masak ni orang akan tanya, nak masak tu orang akan tanya. So bila ada group ni, orang lain akan tolong jawab bagi orang lain, customer masing-masing tolong menjawab, dan bila ada orang buat resipi baru, dia akan share tu, oh orang lain pun, oh seronok ni. So dia rasa kita provide after sale support walaupun kita tak bagi sangat after sale support tu. Maksudnya dia sebenarnya datang daripada diorang sendiri, tapi membuatkan diorang rasa seronok lah, membuatkan diorang rasa benda ni betul-betul bermanfaat dan kita tak tinggal diorang. So daripada existing customer juga saya dapat banyak referral. Contoh yang paling banyak saya rasa daripada satu customer saya pernah dapat 6 ke 7 multi cooker lagi daripada dia. Maksudnya dia masak, dia seronok, dia share dalam group ni, lepas tu dia pun share dalam family group dia. Dan family dia pula beli, family dia pula refer lagi pada kawan-kawan office. Macam itulah contohnya. So CRM tu saya rasa penting lah. Dan yang terakhir, saya banyak buat FB story. Dalam banyak-banyak posting di social media, saya sangat fokus pada story. Sebab story ni saya memang masak hari-hari, jadi alang-alang saya masak, saya terus storykan lah. Kalau kita nak, kalau macam story berbanding dengan posting kita tak tahu sangat engagement orang, kalau orang tak like ke, orang kita tak tahu. Tapi kalau story, kita dapat view siapa yang view story kita sampai ke hujung. Maksudnya dia memang pilih untuk tunggu sampai hujung, dan kita tahu daripada situ kita boleh dapat list, oh orang ni mungkin berminat, kita bila dia list sendirilah daripada situ, daripada story tu. Dan story juga saya rasa dia sebagai virtual CEP, sebab sekarang dah tak boleh buat CEP. So yang bila customer tengok, bila leads tengok, dia tahu oh tekan yang ni, dia dapat rasa sendiri guna tu, step by step tekan button mana, semua dia akan tahulah. Dan juga setiap kali story tu saya akan pastikan step by step dia tu memang kena terus sharp. Tak nak bila kita record story kita baru nak pilih mode, semua tak nak. Kita terus nak tunjuk sushi rice, start. Kita nak tunjuk mudahnya guna benda ni. Tak ada macam terlampau smart sangat sampai kita tak tahu nak tekan button mana. Sebab ada setengah orang dia rasa tak boleh dengan gadget-gadget yang terlampau smart ni. Jadi kita kena tunjuk benda ni sangat mudah. So nanti lepas dia beli, nanti dia nak tekan mana susah tu cerita lain. Yang penting dia beli dulu. Okay, so far saya rasa yang tu je rutin saya so far sepanjang MCO ni. Hari ni contoh video. Ada cara buat gulai ayam untuk orang yang tak pernah buat gulai. Okey, cara dia mudah je. Masukkan minyak, ni guna multi cooker so tak payah nak tunggu panas-panas minyak ke apa. Okey, masukkan minyak, masukkan bawang, halia yang dihiris dan 3 sekawan. Tak tahu apa 3 sekawan tu, sila Google. Lepas tu masukkan banjuhan rempah. Ini masuk rempah ayam lah. Apa-apa brand pun tak kisah. Masuk, terus kacau-kacau je. Masukkan kentang. Ikut suka korang lah nak letak banyak mana kan. Lepas tu terus masukkan ayam yang dah dicuci. Dah siap masuk tu kacau lagi biar bersalut-salut sikit kan. Tutup dan multi cook selama 15 minit.
Okey, 15 minit ni korang tinggal biar dimasak. Apa korang nak buat? Korang boleh lipat baju, sapu sampah atau tengok cerita Korea. Kan dah siap dah 15 minit ni, tengok dah pecah minyak, ayam dah empuk, kentang dah empuk. Masukkanlah bahan seterusnya. Masukkan asam keping. Lepas tu masukkan santan, agak-agak aku letak dalam setengah kotak je ni. Lepas tu masukkan perasa macam garam ataupun apa-apa yang korang biasa gunalah. Lepas tu tambah je lagi 5 minit untuk serasikan santan dengan gulai. Tara, dah siap. Itu contoh video. Actually this part of story. Saya compilekan jadi video. Ini kalau macam resipi menu-menu yang orang Malaysia selalu makan macam gulai ke asam masak lemak ni kita videokan je. Nanti senang pada customer kita hantar je video tu. Okay, challenges yang saya hadapi sepanjang saya buat kuku ni, boutique customer lah, saya rasa semua pun ada masalah macam ni. Yang penting kalau yang boutique customer ni, saya pegang apa yang NM Hasanah selalu cakap lah, selagi customer tu tak cakap tak nak, kita simpan dia dalam list, jangan buang. Dan saya juga pernah dengar NCM Epong cakap, jangan bercinta dengan prospek. Maksudnya kalau orang tu boutique, kita jangan nak dendam lama-lama, kita biar je, kita bagi dia space sebab kita sendiri pun sebagai manusia, sebab kita ni menjual dengan orang kan, dengan manusia, kita mesti ada sense. Kalau macam contoh orang jual insurans dengan kita, dia asyik follow up aja, tak ada space langsung nak follow up. Memang benda-benda macam tu akan turn off prospek lah. Kita bagi dia space, jangan buang daripada list, dan kita follow up tanpa kita follow up. Contohnya kalau macam customer A ni, saya rasa dia ni seorang yang connect dengan saya melalui story saya. Saya tahu, saya boleh agak apa pain point dia. Jadi apa yang saya buat, story saya lepas tu semua yang highlight pain point dia je. Sampai saya boleh close dia. Contohlah macam tu. So seeding lah, maksudnya seeding. Follow up, tanpa follow up ni maksudnya keep on seeding pada channel yang orang tu, prospek tu selalu tengok kita, selalu connected dengan kita. Challenge seterusnya, saya ni sebenarnya seorang yang introvert. Saya rasa susah sangat saya nak direct approach customer face to face ke call. Saya memang tak boleh. Saya memang nak make one call to customer pun saya dah berdebar macam apa dah. Apa saya buat, saya cakap dengan NM saya lah. Saya cakap dengan Hasanah ni, dia bila kita cakap, saya tak cakap pun aku takutlah berdebar-debar, tak cakap. Saya pun cakap saya nak call orang ni. So dia akan betul, okay kau kena highlightkan ini, point ni. So dia brainwash kita, saya rela di brainwash oleh dia. Itu cara saya untuk overcome masalah saya takut tu lah. So dan so far membantulah. Saya rasa ada juga yang dalam ejen-ejen yang buat kuku ni, ada juga yang introvert, mesti ada kan. So kita tak boleh nak terus biar je, kita tak boleh ubah diri, tapi kita kena challenge juga diri kita, find out cara lah. Mungkin cakap dengan kita punya team member ke NM, macam saya buat ni boleh membantu ke? Okay, dah sampai hujung. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Saya rasa dalam MCO ni banyak challenge, benda yang challenge kita ialah bila kita tak boleh nak install, tak boleh nak dapat sale sangat sebab orang pun banyak yang bergelut dari segi ekonomi diorang. Tak apa, buat saja yang boleh, kita terus je buat konsisten je, tak larat, rasa macam down, rehat, jangan berhenti. Tapi tetap teruskan lepas tu, jangan berhenti terus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Farah. Good sharing. Ada ramai pujian, banyak pujian je dekat sini kan. Terima kasih. Okay, Saya stop sharing ya. Okay, tak jumpa pun FB, dia minta you punya FB. Okay, nak sebut nama FB you ke? FB, saya banyak sangat apa yang saya tak approve lagi. Sebab saya cakap saya introvert, saya lebih suka keep close circle yang, tapi tak apa, FB saya Farah space Hana. Nanti saya cubalah. Okay, thank you Farah. Good sharing. Kita teruskan, nanti kita kumpul soalan last ya. Okay. Kita teruskan kepada sharer yang ketiga under the RC punya pillar. Okay, dia kata you popular, that's why you tak nak share, tak nak approve. Ramai follower. Okay, tak apa. So kita teruskan ke Madiana. Dah lama Madiana tunggu ya. Madiana pun daripada Shah Alam.
So Madiana, are you ready to share Ah. your tips macam mana you become one of the top seller untuk RC? Boleh Okay. Madiana? Boleh. Okay. Okay. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi. So sebenarnya saya ni kelebihan menjadi sharer yang kelima sebab dah penat nervous dah sebenarnya. Kita mulakan. I cuba buat short and sweet. Okay. Alright, kita mulakan. Sekejap I share screen. Okay, nampak Alright. Okay. Okay, first of all, thank you Buat to screen HQ. sharing ya. Oh, ada tak? I dah share dah. Slideshow. Slideshow kat bawah tu. Untuk Sorry? perlukan. Slideshow. Sekejap hold on. I tak tahu. Bawah yang full screen tu. Bawah sekali sebelah volume tu. Ada full screen tu, tekan kat situ. Okay, hold on dekat. Bawah sekali ada buku, sebelah buku tu. Macam ada buku tu kan. Okay, kejap. Hold on. Hold on. Sorry, saya tak pandai sangat dulu ni. Kena tengok my daughter. Macam nak buat full screen. Bawah sekali tu. Share dulu. Okay, full screen. Tak, share dulu. Dah share kan? Bawah sekali nampak tak macam ada satu buku, sign buku tu sebelah dia tu. Bawah sekali. Sekejap ya. Dekat situ. Okay. Okay, dah. Alright. Just okay lah. Okay. Then next. Alright. Sorry. Okay, so next kat mana? Alright. Okay, sorry about that. Okay, nama saya Madana Meti Marmono. Okay, dari Shah Alam. Okay, saya sebenarnya full time housewife dah lama sebelum join Kuku in July 2020. Okay, nampak tak punya screen ni? Nampak. Okay, sorry. Okay. So before ni saya sebenarnya law background. Saya pernah bekerja di beberapa syarikat. Lepas tu memang not in the system for so long. Rasanya about 5-6 years saya memang tak bekerja. Saya jadi full time housewife. So during MCO, saya rasa kebanyakan ramai juga join time MCO in July. Masa tu 2020 last year. So saya join masa tu sebenarnya untuk bagi additional financial support to my family. Sebab kita orang pun agak hit by the pandemic. Thank you, appreciation of course saya punya NCM Hazri Zakaria for the support and encouragement. Okay, Hazri ni juga sebenarnya ialah one of my role model lah dekat Kuku yang I look up to. Okay, secondly appreciation, thank you to Hasanah. Okay, Hasanah ni sebenarnya dia macam counter pertanyaan jugalah. 24 jam pun dia akan jawab soalan ni. So memang senang. Kalau ada apa-apa tak faham memang kita boleh tanya je. So it's a good thing lah. Memang I'm blessed to have NM macam Hasanah. Okay, and she is also a very great leader sebab dia akan push. Walaupun sebenarnya dia push, you tak nampak pun dia tengah push, tapi kita kadang-kadang perlukan faktor push tu untuk kita move forward. Okay, role model juga. Hasanah ni saya pun anggap dia sebagai role model. Okay, and then of course my team Hasanah, ATM dan juga team The Ultimate Fighters. This is my team jugalah for the support, teamwork dan juga motivation. Dekat dalam ni kita macam satu circle yang kita sentiasa motivate each other. I think this is very important sebab kadang-kadang kalau kita buat sales sorang-sorang, kalau kita down sorang-sorang, memang it will affect lah kan. So I'm so blessed that I have this great team. Okay. So next. Okay, daily routine. I think banyak sharer pun dah share pasal ni. Daily routine biasanya what is important first, you have to have a list down. You have to checklist. Checklist tu boleh buat the night before. Kalau tak buat pun night before, at least the morning itself you bangun, you dah kena ada routine. You kena tahu apa you nak buat pagi tu. Sebab kebarangkalian, kalau you tak ada checklist ni, kebarangkalian untuk you tak buat apa-apa hari tu sangat tinggi. So you memang kena ada tulis. You tulis. Bila you tulis, you nampak. So bila you nampak, you tak buat, you akan rasa bersalah. So you kena ada list
Macam I biasanya okey lah, kita kena attend customer kan, kita tengok WhatsApp, attend customer, dan kita monitor sale progress, attending training kan. And besides that, sebab MCO, I work 100% from home, kita utilisekan free online marketing. Okay, this is what I do during the day. Okay, biasanya I create, I akan make sure I create content untuk Facebook. I ada Facebook page, ada Facebook personal dan juga Instagram. So I memang make sure every day Facebook dan Instagram ni akan jalan dan ada content. Okay, and then saya banyak share juga tadi cakap pasal FB Live. I memang buat FB Live every day kalau possible. Kadang-kadang memang ada time-time yang tak boleh buat, at least make it a point like at least 3 to 4 times. 3 to 4 times a week untuk buat FB Live. Okay. Dan of course, follow up customer, potential customer yang macam yang leads yang you dapat pada FB Live tu, you kena follow up. You follow up and then you boleh share product promotion with the existing and juga potential customer. Itu yang I buat setiap hari. Okay, and last but not least, memang kena stay focus, disiplin and kena konsisten buat. Kena istiqamah. Kita kalau buat apa-apa memang kena konsisten. Kalau tak, orang tak nampak kita ni serius. So, setiap kali kita buat tu, sentiasa konsisten. Okay. Alright. Challenge phase, saya rasa ini mungkin almost sama lah. Kalau jual barang apa-apa pun orang akan compare. Satu, dia akan cakap produk kuku ni kalau compare dengan pressure cooker lain mungkin lagi mahal. Lepas tu dia akan compare dengan produk jenama lain. Okay, so time ni lah sebenarnya pentingnya kita ada product knowledge. So bila kita ada product knowledge, kita kena ada barang tu. Kalau you nak jual barang mati cooker tu, you kena ada. Kalau tak ada, susah you nak explain kan. Macam ni nak cerita pasal punya unique features kalau you sendiri tak pernah pakai. So ini penting, you kena ada barang, you kena suka barang dan lagi senang, lagi cepat flow tu you nak sampaikan ke customer. Okay, ni itu satu benda lah pasal kita kena ada knowledge. Okay, then lagi challenge yang biasa yang kita hadapi ialah kita rasa down dan demotivated. Okay, down and motivated inilah macam makanan harian sebenarnya. Dia memang ada hari-hari yang kadang-kadang you rasa macam you dah buat semua benda tapi kenapa tak dapat apa result dia. So cara saya untuk divertkan kita punya perasaan ni sebenarnya, kita bagi rutin. Tu macam saya cakap kan, kita ada rutin, kena buat live, kita buat. So kita dah, masa kita tu sebenarnya occupied untuk apa tu, untuk fikirkan benda lain. So dah tak ada masa sangat nak down. Down tu simpan lah, malam-malam sikit nanti kan kita fikir balik. Okay, kalau you masih rasa down juga setelah beberapa lama, pergi jumpa your NCM ke atau NM, minta guidance. Because sebab apa I kata jumpa NM, sebab diorang ni lah orang yang dah lagi lama dalam bisnes ni dan diorang lah orang yang terbaik untuk bagi punya guidance. Sebab dia dah rasa dan diorang tahu apa cara nak atasi. Okay, next. Okay, samalah. Macam Farhana pun, kita orang satu team sebenarnya. Alright. I pun buat customer experience party, CEP, kampanye CEP. Ni satu benda yang memang I suka. Memang I buat sebab I suka. Sebab kalau kita buat CEP ni, satu kita boleh share experience dengan kita punya potential customer. Sebab kadang-kadang kalau kita cakap, kita bagi gambar, diorang mungkin tak dapat feel tu macam mana nak gunakan. So bila ada CEP, memang lagi senang. Macam Farhana kata tu betul. Bila kita buat CEP, customer experience party ni, diorang dapat rasa sendiri. So kalau contohnya 3-4 orang datang, memang 50% boleh close insyaAllah. Selagi senang. Tapi ini ialah sebelum MCO. So ini cara saya untuk dapatkan leads dan juga customer. Tapi during MCO ni, kita ubah sikit strategi. So during MCO, I buat Facebook Live. Okay, before ni mula-mula saya sebenarnya buat Facebook Live di personal Facebook. Tapi recently I dah start lah buat dekat page. My page is Madiana Mamono. So kita kena buat live ni sebenarnya setiap hari. That's the best lah, memang kena buat setiap hari. Orang akan tanya, sebenarnya orang tak banyak tengok. You jangan risau kalau viewer you less sebenarnya. Tak ada masalah kalau viewer less sebenarnya. Yang less tu tapi berkualiti is lebih baik daripada kita ada view banyak-banyak tapi sebenarnya itu bukan potential kita punya customer. So ada orang pernah beritahu I sebenarnya. Dia pernah cakap, sebab dia selalu tengok live I tapi sebenarnya dia tak pernah komen pun. Sekali pun dia tak pernah komen. Lepas tu tiba-tiba dia beli kuku pita dengan I. Dia kata, dia cakap ke I satu benda. Walaupun tak ada orang tengok, tak ada mata yang tengok, you buat je. Sebenarnya walaupun dah habis tu nanti orang akan tengok balik live you tu dan dia akan berminat. So lama-lama you seeding.
dia akan beli. Macam kawan I ni tak pernah komen, tak pernah cakap apa-apa. One day cakap nak beli kuku pitan. Ini one of them lah. Banyak je sebenarnya. I sebenarnya dapat leads daripada live. Pada live sebenarnya I tak buat macam approach ke direct approach, tak ada, datang daripada live tu sendiri. And then bila buat live tu, kita sebenarnya share from our heart lah, sebab saya sebenarnya memang suka memasak. So apa-apa yang saya masak setiap hari, saya akan buat live. Okay, marketing online macam biasa, kita apa-apa poster yang team bagi semua, I just blast lah dekat Instagram, dekat Facebook. Okay, so I rasa ramai juga yang buat juga kan. Okay, and then lagi satu, make it a point saya buat satu menu setiap hari. Sebab macam saya sendiri, saya kan housewife, so you duduk rumah, daripada you memang kena masak, daripada you masak macam tak ada apa-apa kan, you boleh share apa resepi yang masak hari tu. So orang nampak sebenarnya apa yang kita jual, macam kuku periuk kita pakai ni kan, memang digunakan sehari. Orang sebab takut kalau beli sebenarnya tak guna, tapi kita kena tunjukkan yang kita gunakan periuk kita ni setiap hari. Okay, lagi satu yang I buat, branding. Branding ni ialah sebenarnya untuk create trust. Branding ni selalunya I buat kalau ada apa-apa achievement, tak kisahlah kecil ke macam mana pun, even a simple, contohnya simple challenge ke apa, you menang kan, tak kisahlah apa pun reward dia, you letak dekat you punya Facebook, letak kat Instagram, sebab kita nak tunjukkan kepada orang yang kita betul-betul committed, kita betul-betul serius dengan apa yang kita buat. So bila orang nampak, so diorang takut, oh ni lah ejen kuku yang selalu menang ni lah apalah. Sebenarnya kadang-kadang challenge kecil-kecil je, tak adalah hebat sangat, tapi orang nampak tahu benda-benda tu. Diorang bukan tahu pun kan, sebab diorang nak tengok ialah ejen yang betul-betul aktif. So daripada situ adalah create branding. Orang akan lebih selesa untuk beli dengan orang yang mereka percaya. Itu yang saya buat. Alright. Okay, ni last, dah habis lah. Dia punya, my favorite quote is actually when the going get stuff, put one foot in front of the other and just keep going. Jangan give up. Okay, ini pengalaman sendiri. Memang ada masa-masanya memang kita rasa macam kita dah tak boleh buat lagi. Kita rasa macam dah cuba semua tapi mungkin tak dapat result tu lagi. Tapi jangan give up. You all kena anggap benda ni macam satu perjalanan. You dah start sebenarnya hari ni you dah berada somewhere tau. You dah berada somewhere tapi you tak nampak perjalanan tu. So jangan give up, teruskan lagi, insyaAllah akan sampai ke destinasi insyaAllah. Okay. And then be the best, always be the best version of yourself. Be proud of what you're doing. Apa yang cakap, finish what you have started. Habiskan apa you dah buat. Okay, that's all. Thank you and all the best to all. Thank you Madana. Okay. So hari-hari bila masak tu memang pakai cantik lah ya, sebab nak buat live. Tak adalah cantik baju biasa je. Tak adalah macam kita pakai biasa-biasa kan. Okay, good. RC you. is very near to my heart ya, sebab dulu I yang banyak bagi all those sharing, started CEP untuk semua, and nampak dah result. Can you stop sharing please? Results, kumpulan-kumpulan yang buat CEP. So daripada sini siapa yang nak teruskan untuk jual RC, one of the secret is CEP lah. So kalau tak boleh buat face to face, kita boleh buat melalui live yang banyak sekarang tengah berlaku ya. Okay, so macam mana Yakinkan proses tentang kelebihan periuk multi cooker versus periuk lain? Mariana nak answer ke? Beza. Sebab kadang-kadang kan macam mana kita nak convince periuk multi cooker kita ni best daripada yang lain. Okey, sebenarnya banyak antara benda-benda yang selalu highlight kan, periuk ni kita bila beli kita kena pastikan fungsi yang ada dekat gadget ni ialah apa yang kita gunakan setiap hari. Contohnya boleh goreng tak, boleh steam tak, sebab kadang-kadang orang beli mungkin dia beli air fryer for example, boleh goreng je tapi you tak boleh buat masak lauk ke apa. Kalau you beli jenama contohnya jenama tea ke apa. So apa yang benda tu tak boleh buat, tapi biasanya saya tak akan compare, sebut-sebut lah dia punya brand tu, saya akan highlightkan apa yang kita boleh buat. Betul. Okay, good. So jangan lupa ya, kita punya tagline dengan multi cooker kita, tak pandai jadi pandai, tak malas jadi rajin, tak pandai, tak sedap masak dah jadi sedap, dan paling best kita boleh masak apa-apa sahaja. Saya rasa kita akan tutup session hari ini
Okay, sebab masa pun dah lebih daripada yang kita janjikan. Okay, so semua orang okay hari ni? Dapat banyak tips? Okay? Dapatkan daripada AP, daripada RC, dua kategori yang sekarang ni memang senang nak jual lah sebab AP tu untuk kita punya environment dan RC sebab ramai yang sekarang tengah masak daripada rumah. So this is the opportunity for you to push these two products. Betul Farah? Thank you so much Mardiana, Ria, Karman and also Azlina. 5 sharer hebat kita untuk minggu ni. So thank you everybody. Good